Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farihin Mufiq sebagai moderator kalian pada hari ini. Sebelum saya mulakan forum kita pada hari ini, saya ingin membaca sepotong ayat Al-Quran dari surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai sosok teladan dan idola yang perlu diikuti. Topik forum kami pada hari ini adalah mencintai Rasul. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi di mata kalian. Baiklah, saya ingin memperkenalkan ahli panel pertama kita, iaitu saudara Amir Haziq. Yang seterusnya kita melihat pula kepada ahli panel kedua, Ahmad Syakir, dan ahli panel kita yang terakhir adalah saudara Muhammad Azim Haidir. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya kepada panel pertama, bolehkah anda memberitahu akan kelebihan mencintai Rasulullah? Terima kasih kepada tuan moderator kita pada malam ini, sahabat panel saya, hadirin hadirat dan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur Alhamdulillah, pada malam hari yang sangat mulia ini kita dipertemukan Allah SWT di tempat yang suci lagi mulia ini dalam satu suasana penuh berkah, majlis perkongsian ilmu sempena mengingati Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan niat bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, memakmurkan rumah Allah SWT, berzikir memohonkan namanya dan menimba ilmu di majlis umpama ini, kita akan mendapat hidayah dan bimbing Allah Ta'ala dalam meniti syurga-syurganya. Tajuk yang akan kita bincangkan pada malam hari ini adalah satu tajuk yang bukan sahaja penting, tetapi juga merupakan satu isu utama yang sekarang ini hilang di kalangan umat Islam. Sekeras mana pun hati kita diselepiti oleh dosa, hati kita pasti akan terusik apabila disebutkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Walaupun tidak pernah melihat wajah indahnya atau mendengar sendiri butir hikmah baginda, seluruh isi alam ini hingga akhir zaman akan mengakui kehebatan dan kemuliaan junjungan mulia ini pada hari kiamat. Makanya adalah satu kekurangan dan kerugian dan amat menyedihkan apabila umat Nabi Muhammad SAW sendiri yang tidak mempunyai rasa cinta atau rindu pada baginda. Kita wajib mencintai baginda kerana yang pertama adalah untuk tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Seperti mana yang kita ketahui, pada hari kiamat semua manusia dihimpunkan dalam hiruk-piruk di padang mahsyar. Setiap orang akan mengharapkan syafaat atau pertolongan untuk menyelamatkan diri masing-masing daripada azab api neraka yang sangat pedih. Dan umat Nabi Muhammad SAW, bagi mereka yang mencintai baginda dan memperjuangkan sunnah, adalah antara yang mendapatkan keutamaan untuk memperolehi syafaat baginda di akhirat kelak. Yang kedua adalah untuk mengelakkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila cinta kita kepada duniawi melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, adalah dikhawatiri kemurkaan Allah akan membiarkan kita tanpa diberikan petunjuk serta mengazab kita dengan tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan kelak. Na'udzubillah min dzalik.
daripada kita sibuk mengejar cinta lelaki yang kita suka atau wanita yang kita minati, yang belum tentu lagi membalas cinta kita. Adalah lebih baik kita mencintai dia, Allah SWT yang setia mencintai, dan juga Rasulullah SAW yang sangat mencintai kita, umatnya sendiri. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis kita pada malam ini akan bertambahlah rasa syukur, kekuatan dan keikhlasan kita untuk mencintai Allah SWT, Rasulullah, dan juga untuk berjihad di jalannya. Amin. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan sampaikan. Yang baik dapat datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah SWT, tapi disandarkan pada diri saya yang hina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita, Saudara Amir Haziq. Sebentar tadi beliau ada menyatakan bahawa terdapat dua kelebihan mencintai Rasulullah, iaitu ia dapat mengharapkan syafaat daripada Rasulullah, dan yang kedua dapat mengelakkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kedua, bolehkah saudara dapat menerangkan cara-cara untuk kita mencintai para Rasulullah? Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mula-mula sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya ke forum ini. Saya juga merasa bangga kerana dapat duduk bersama-sama dengan orang-orang yang hebat seperti saudara kita Amir dan Azim. Seperti yang kita dengar daripada saudara Amir tentang dua kelebihan mencintai Nabi SAW, seharusnya kita perlu sedar tentang cinta kepada Nabi itu bukanlah suatu perkara yang remeh. Oleh itu, saya akan menyebutkan beberapa cara bagaimana seorang mukmin Muslim itu boleh menunjukkan bahawa dia mencintai Rasul dengan sebenar-benarnya. Sebahagian ulama meletakkan beberapa panduan dalam menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Antaranya, yang pertama adalah dengan mentaati segala perintah Allah dan Rasul. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kuasa di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim, para salafus soleh terdahulu, sekiranya mereka mengetahui baginda Nabi memerintahkan atau melarang sesuatu, maka mereka tidak akan bertanya atau mempersoalkannya. Mereka mentaatinya secara mutlak. Yang kedua adalah dengan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sahih Muslim nombor 40. Hadis ini merupakan keutamaan memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, juga saranan untuk tidak meninggalkan selawat. Oleh kerana itu, kita diperintahkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW untuk memperoleh keutamaan ini. Yang ketiga adalah dengan mencintai keluarga baginda, sahabat baginda dan umat muslim secara amnya. Sebagai seorang pemimpin besar, Rasulullah sangat mencintai keluarganya, sahabat baginda dan tentu umatnya.
Maka sebagai pengikut, setiap Muslim pun harus meniru cara Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang dicintainya. Selain keluarga dan saudara Muslim kita, umat Islam pun dianjurkan untuk mencintai para ahlul bait. Mereka adalah keturunan suci daripada Rasulullah SAW yang memiliki ikatan nasab keturunan Fatimah sampai hari kiamat. Yang terakhir adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah. Umat Muslim harus mengetahui sejarah latar belakang Rasulullah hingga perjuangannya di dalam mempertahankan Islam. Hal-hal seperti ini boleh dipelajari dengan membaca sirah nabawiyah. Saya rasa sampai di sini saja perkongsian daripada saya. Saya sudahi dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa mencintai Rasulullah boleh membawa kebahagiaan terhadap manusia. Jika dua panel kita tadi telah menerangkan yang mencintai Rasulullah dapat memberi syafaat, saya pula ingin meminta kepada ahli panel ketiga untuk menghuraikan apakah kesan daripada mencintai Rasulullah terhadap masyarakat. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudara pengerusi. Antara kesan mencintai Nabi adalah dengan mencontohi, mengikuti dan berjalan di atas manhaj baginda serta berpegang teguh dan mengamalkan seluruh perkataan dan perbuatan baginda. Ini menunjukkan bahawa kesan seseorang itu mencintai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin serta selalu menyesuaikan perkataan dan perbuatannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang bersemangat, berpegang teguh dan menghidupkan ajaran baginda. Ia dizahirkan dengan mengamalkan sunnahnya serta melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam perkataan dan perbuatan serta mendahulukan itu semua daripada hawa nafsu dan kelazatannya, sebagaimana firman Allah SAW di dalam surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga dan harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Seseorang yang mencintai Nabi Muhammad SAW akan mentaati dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Antara kelebihan orang yang mencintai baginda berbanding benda lain ialah orang dianugerahi kemanisan iman. Orang yang merasai kemanisan iman mudah untuk beribadat serta melalui kehidupan dengan penuh keceriaan dan ketenangan. Sekiranya mendapat kesusahan, dia mampu untuk bersabar dan menempuh segala cabaran dengan hati yang kuat. Menghidupkan sunnah dan mengikuti Rasulullah dalam setiap langkah kehidupannya adalah kesan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana juga menjadi bukti kecintaan kepada Allah SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian sahaja penjelasan daripada saya. Kembali semula kepada saudara pengerusi. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesimpulannya, mencintai Rasulullah SAW bermakna mentaati perintah dan larangan baginda, mengikuti suruhan dan mengamalkan sunnah baginda pada setiap saat dalam kehidupan kita seharian, bukan sekadar upacara yang bersyarat dan sementara. Semoga
kita semua termasuk dalam golongan yang sentiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah atau surahan Rasulullah. Sekian sahaja forum kami pada hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu